من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Tuan-tuan yang mulia, siapa yang masih berjalan semua duduk. Orang yang tak akan keluar buat masa ni, dia duduk dulu. Jangan berjalan sana sini. Siapa yang memang akan keluar jemaah, terus keluar. Cari kawan-kawan dan bawa jemaah keluar. Mana yang patut kita pergi dan mulakan usaha kita. Orang yang keluar, lebih baik dia keluar terus, jangan duduk di sini. Siapa-siapa yang memang duduk sini, jangan binasakan masa dia sendiri. Hargailah masa masing-masing. Masa adalah nikmat Allah dan juga amanah dari Allah. Masa ini adalah nikmat. Dia habis dan manusia tak boleh ambil dia balik. Dia dah habis dah. Masa habis, satu kerana mati. Dengan mati, manusia dah habis masa dia. Tidak ada peluang lagi untuk dia beramal. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Apabila mati anak Adam, maka habislah masa dia. Dan satu lagi masa dia habis apabila amal tu ada masa dia tertentu, tapi kita dah lepaskan dia. Contoh subuh pagi ni, kita tak semayang subuh pagi ni, maka sampai kiamat pun kita tak dapat untuk semayang subuh pagi ni. Kalau masa dia hidup lagi, besok subuh ada, tapi subuh untuk besok, bukan untuk hari ni. Masa ini dia akan habis. Kalau kita tak gunakan, dia alhamdulillah tak guna. Kalau tak guna, maka dia tak akan datang sampai bila-bila pun. Jadi siapa-siapa yang tak guna masa dia untuk buat amal pada masa tu, maka dia rugi. Dia kosong. Tuan-tuan faham tak? Jangan tidur dalam masa dengar. Oleh kerana itu, kita kena jaga masa kita. Kita jadikan masa kita berfaedah. Keluar 4 bulan, 40 hari, apa yang kita dihantar untuk maksud dia, kita sempurnakan. Jadi ada orang yang dah lapangkan masa dia daripada kerja-kerja dia, maka sekarang orang yang dah lapangkan masa dia daripada kerja-kerja dunia dia nak keluar,
maka dia kena buat kerja keluar ni. Kalau dia tak buat kerja masa keluar ni, maka masa dia kosong, rugi. Dunia pun dia rugi, agama pun dia rugi. Jadi orang yang tak guna masa dia masa keluar ni, dia rugi dua-dua pihak. Kerja dunia dia dah tinggal, masa dia dalam keluar jemaah dia sia-siakan. Jadi masa di jalan Allah sangat-sangat bernilai. Sangat-sangat bernilai. Jadi dengan masa di jalan Allah ni kita dapat hasilkan kebaikan yang besar-besar. Kita dapat hasilkan kemanfaatan yang besar-besar untuk kita sendiri, untuk orang lain pun. Masa yang di jalan Allah ni kita dapat keuntungan itu. Kalau kita dapat gunakan masa dengan amal untuk diri kita, kita dapat manfaat. Dan kita gunakan masa untuk usahakan orang lain akan dapat manfaat. Jadi orang yang jaga amal dia, jaga masa dia sendiri dapat manfaat, orang lain pun akan dapat manfaat. Jadi oleh kerana itu amal-amal masa keluar jalan Allah ni sangat-sangat berharga. Jadi orang boleh guna masa untuk sempurnakan 3 zikir dia pagi petang dalam masa 15 minit, kalau dia jaga masa dia. Dan dalam masa 15 minit dia boleh hajar satu orang untuk ingat surah Fatihah. Dan selama mana orang tadi yang belajar tadi dia baca surah Fatihah tu, selama itulah kita akan dapat pahala dia. Jadi dalam masa 15 minit juga kita boleh dakwah satu orang, targhib dia bagi kepentingan keluar jalan Allah, jadikan dia da'i pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam masa 15 minit kita telah ubah kehidupan dia. Kita hanya usaha 15 minit, targhib dia, bagi minum teh pada dia, ikram dia, targhib dia, sediakan dia sedia untuk buat kerja agama. Dia keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia faham kerja agama, maka dia akan buat terus kerja agama, masuk syurga. Jadi banyak mana masa kita guna untuk dia? Hanya 15 minit. Bawa dia pergi kedai, minum, bagi dia teh, dalam masa 15 minit dia telah bersedia untuk keluar jalan Allah. Orang yang ada kebolehan, kemampuan, kadang-kadang orang yang dakwah ni dia kembang kurang. Orang yang dengar dakwah tu kemampuan dia lebih, maka dia orang kemampuan lebih, kebolehan lebih, maka dia telah maju ke depan dalam usaha agama. Dia pergi seluruh dunia untuk buat kerja agama. Jadi dalam kehidupan dia, sebanyak mana pahala dia dapat, ganjaran dia dapat, maka orang yang usahakan tadi hanya dalam masa 15 minit dapat juga. Dia hanya habiskan masa 15 minit saja. Dia telah sediakan satu orang untuk buat kerja agama. Inilah kerja khataman nubuwah. Tuan-tuan faham tak? Jadi masa yang sepatutnya kita dapat kebaikan yang begitu banyak, kita musnahkan dia dalam bazar, dalam beli barang-barang, dengan perantaran handphone kita. Dalam handphone tu ada benda yang haram. Dalam masa 15 minit macam-macam boleh buat dosa. Berapa banyak bala kita akan dapat kalau terlekat dalam tu, terlibat dalam tu. Berapa banyak bala kita tarik untuk diri kita. Dalam masjid tu tengok benda tu, dalam masjid tu cakap pasal benda tu. Sedangkan dalam masa 15 minit kita dapat buat kerja yang kebaikan yang begitu besar. Kita pergi ke bazar-bazar, habiskan masa kita di bazar, habiskan duit kita di bazar-bazar. Duit kita untuk bazar ke?
untuk beli barang-barang untuk shopping, kerana di sini dapat murah, di sini lebih bagus lagi. Adakah untuk ini kita datang? Adakah untuk ini kita datang? Ini barang, sini barang lebih bagus, sini barang lebih murah. Ini orang luar, Maulana kata, pergi India, dapat barang lebih murah, dapat barang lebih bermutu, beli hadiah-hadiah untuk isteri, untuk orang-orang lain. Adakah sehingga sekarang isteri kita tak ada benda macam tu? Orang yang pergi bazar beli barang-barang, maka dia buat tabligh barang, tabligh pasar. Dia adalah tabligh jemaat bazar. Kerana tengok dia, maka orang lain pun akan mula beli barang, pergi ke bazar juga. Maka dia buat tabligh barang. Huzur Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, syarrul biqa' aswaquha. Tempat yang paling buruk sekali ialah pasar-pasar. Sama ada pasar Madinah ataupun pasar Mekah, tempat paling buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat yang paling buruk ialah bazar. Tempat yang paling baik ialah masjid. Di mana bazar, di mana pun, dengan perantaraan Usain ini, satu orang tu jadi pemegang amanah untuk nyawa dia dan harta dia. Dia jadi orang yang amanah. Masa dan harta orang lain memang hak orang lain, tapi masa kita dan harta kita, kita adalah pemegang amanah. Ia adalah amanah di sisi kita. Harta dan nyawa kita adalah amanah di sisi kita. Jadi selagi kita tak jadi orang yang amanah, selagi itu kita tak akan menjadi dalam agama. Agama kita tak akan menjadi. Jadi diri dan harta kita bukan milik kita. Diri dan harta kita milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap orang Islam patut dia jadi orang yang amanah dalam diri dan harta dia. Diri dan harta milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan tanya, daripada mana kamu dapatkan harta kamu? Di mana kamu belanjakan nyawa kamu, masa kamu, umur kamu? Masa dalam umur kamu di mana kamu gunakan? Sekarang kita dah jadi merdeka dalam hal harta kita, dalam hal nyawa kita. Mana kita suka kita boleh belanja, mana kita nak pergi kita boleh guna. Milik siapa harta dan nyawa kita? Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang jadi milik kita, kita boleh bawa pergi mana-mana. Benda yang milik kita, kita boleh bawa pergi mana-mana. Sebagai mana musafir, barang dia bawa. Jadi kalau milik kita, nyawa dan harta kita ni, pada masa mati kita boleh bawa pergi dia. Kita boleh bawa pergi ke? Tak boleh. Allah kata dalam Al-Quran, kamu datang kepada aku dalam keadaan kosong, sebagaimana pada masa aku ciptakan kamu, lahirkan kamu dulu. Jadi apa saja milik kita sekarang bukan milik kita, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi tahu tentang diri dia, dia adalah waris kepada seluruh benda atas muka bumi. Dia pemilik.
Inna nahnu narisul ardh wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Kami yang mewarisi semua yang ada atas muka bumi. Sebab yang lain bukan milik dia, dia tinggalkan. Kami yang menerima warisnya. Allah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang Maulana kata, sekarang ni banyak berlaku. Orang dalam negeri ke orang luar negeri ke, mana duit ada, mana nak belanja, terus belanja. Tak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tak takut pada Allah. Ini tanda bahawa dia belum takut pada Allah. Sedangkan manfaat daripada usaha yang paling besar ialah timbulnya sifat takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum timbul takut pada Allah, berarti kerja belum jalan lagi, belum masuk dalam hati lagi. Jadi kerja ini kerja yang menimbulkan ketakutan pada Allah. Para sahabat, setiap orang daripada mereka menangis. Setiap sahabat orang yang menangis. Adakah mereka buat dosa? Mereka buat dosa ke sahabat? Tak. Mereka takut, mereka menangis kerana takut pada Allah. Setiap orang sahabat meninggalkan dunia dalam keadaan menangis, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pun kena ingat, tuan-tuan pun kena ingat bahawa jalan yang kita buat usaha ni ialah jalan untuk bina diri kita sendiri. Nak bina diri kita sendiri. Kita sendiri kena bagi dakwah. Kita sendiri kena bagi dakwah. Kita kena fikir untuk diri kita sendiri, bahawa kita akan jumpa Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi setiap orang kena fikir apa yang dia sediakan untuk kehidupan akhirat dia. Kehidupan lepas mati dipanggil besok. Setiap orang kena tengok apa yang dia nak bawa besok lepas mati dia. Sebab besok adalah satu perkara yang pasti. Hari ini belum pasti kita dapat ke tak. Besok pasti akan datang. Jadi mereka lah mati. Mati ada satu perkara yang pasti. Jadi selepas mati, apa yang kita telah sediakan, itu setiap orang daripada kita kena fikir. Jadi Allah dakwah kita, Allah ajar kita perkara ni, supaya setiap orang fikir tentang diri dia sendiri. Apa kebaikan yang telah buat, apa dosa yang telah dia buat. Kalau dia buat dosa, dia kena taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau buat dosa, dia kena taubat. Bertaubat adalah satu kefarduan. Bertaubat adalah satu kefarduan. Dan ada yang belum tahu cara nak taubat. Kita rasa kita tak berdosa, sedangkan Allah kata, wahai ibadu kullukum khata'un, wahai hamba-Ku, kamu semua pembuat dosa. Wahai hamba-Ku, kamu semua orang yang buat kesalahan, buat dosa. Kullukum, semua sekali daripada kamu. Allah kata, Allah tahu apa yang kita buat. Bertaubat adalah fardu. Tiap-tiap hari kita kena taubat. Tiap-tiap hari kita kena minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar ni akan banyak bantu kita besok di hari kiamat. Kita kena minta maaf banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang macam ni sifat dia orang bertuah. Kehidupan dia akan terbina. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita kena ingat perkara ni. Kita jangan rosakkan masa kita di jalan Allah.
pergi jalan luar, tengok barang-barang di luar. Orang yang dah rosak di jalan ni, dia susah nak baik tempat lain. Jadi kita kena minta ampun dari Allah Subhanahu Wa Taala dan betulkanlah penggunaan masa kita. Buat amal, minta ampun daripada Allah dan buat amal supaya pertolongan Allah bersama dengan kita. Ini adalah pelajaran pertama. Yang ni kita nak bina diri kita, nak islahkan diri kita, sehingga jangan satu amal pun terlepas daripada kita. Kalau terlepas, terus minta ampun daripada Allah. Sempurnakan tasbih walaupun terpaksa tinggalkan cai. Di jalan Allah ni biasanya makan minum tak terlepas. Jadi kalau makan minum tak terlepas, tak tertinggal, tak luput, sepatutnya tasbih lebih-lebih lagi tak luput. Zikir pagi petang lebih-lebih lagi tak luput. Karena terlepas, makan terlepas je. Untuk perut kita sempurnakan, untuk Allah kita lepaskan. Kita tinggalkan, kita luputkan. Untuk perut kita sempurnakan. Jadi kita kena ikatkan diri kita dengan amal. Jadi satu bahagian daripada usaha kita ialah ikatkan diri kita dengan amalan-amalan. Faham? Kita ikatkan diri kita, kita taatkan diri kita. Berbahagialah orang-orang yang ada sifat taat. Semalam satu surat sampai pada saya, kawan, mak dia meninggal dalam aksiden. Dia tulis kepada Maulana bagi tahu bahawa selama 13 tahun dah, alhamdulillah, mak dia tak pernah terlepas zikir pagi petang. Tak pernah luput, tak pernah terlepas. Jadi ada wanita-wanita yang akan bangkit di besok di akhirat, yang mana lelaki pun akan malu daripada dia, kerana dia jaga amal dia. Orang yang jaga amal, yang ikatkan diri dengan amal, yang taat, hingga lelaki pun akan malu daripada dia. Tiga 13 tahun dia tak pernah luput zikir pagi petang dia. Ini orang yang telah bina diri dia. Jadi, kalau kita tak jaga betul-betul, maka akan timbul keinginan nak makan, keinginan nak shopping, keinginan macam-macam. Sedangkan satu kita fikir macam mana tasbih saya, semayang saya, dakwah saya. Patutnya kita fikir perkara ini untuk diri kita. Orang yang bertuah ialah orang yang cinta pada iman dan cinta kepada amalan-amalan yang berkaitan dengan iman. Inilah sifat yang ada pada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Cinta pada iman. Sahabat-sahabat di jalan Allah pada musim panas pun masih puasa. Sahabat masih puasa di jalan Allah musim panas pun. Mereka bukan naik bas, bukan dalam kereta api. Mereka bersafar macam mana? Ban. Ni hari.
Jadi untuk tahan diri kita daripada keinginan nafsu kita pun ini adalah satu pengorbanan. Orang rasa bahawa dengan belanja banyak-banyak datang jauh ini dah satu pengorbanan. Betul, ini satu pengorbanan, tapi satu pengorbanan lagi ialah jaga diri kita daripada keinginan nafsu kita. Satu lagi bahagian dalam usaha kita ialah istiqamah. Supaya dalam dunia hidup amal. Supaya dalam dunia hidup amal. Kita jadi orang beramal sehingga kita boleh bagi tahu berbelah-belah tahu kita tak pernah luput satu-satu amal, macam bagaimana wanita tadi. Sekali dia telah dapat hidayat, dia terus berjalan atas hidayat tersebut sehinggalah dia meninggal. Suatu orang selepas makan dia berdawa depan Nabi. Nabi kata, kurangkan, perlahankan sendawa kamu. Jadi dia makan banyak sehingga sampai depan Nabi dia tersendawa depan Nabi kerana dia makan banyak. Kemudian Nabi kata, kurangkan sendawa kamu, perlahankan sendawa kamu. Lepas dengar sekali nasihat tu, satu masa dia bagi tahu pada sahabat-sahabat lain daripada nasihat Nabi dulu sampai sekarang. Dah 30 tahun dah saya tak pernah makan penuhkan perut saya. Kerana nak elak daripada sendawa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah ikatkan diri dia dengan nasihat Nabi. Dia telah istiqamahkan diri dia. Ini contoh untuk orang yang ada sifat paban, sifat istiqamah. Jadi ini contoh-contoh. Orang macam ni pun ada. Jadi satu bahagian daripada usaha kita ialah istiqamah. Dalam masa 40 hari, supaya jangan satu amal pun terlepas. Dakwah, ibadat, khidmat, menangis, bangun tahajud depan Allah, taat pada mesyuarat, jaga baca Quran, semua amal. Jadi inilah usaha yang betul, yang ada istiqamah. Usaha yang macam ni akan berkesan pada Tuhan dia. Jadi tabligh yang macam ni akan bagi kesan pada dia. Penyakit dia akan hilang. Ini dari istiqamah. Jadi orang yang jaga masa dia keluar, maka lepas dia keluar pun dia akan dapat jaga juga. Dia akan faham usaha. Allah akan buka basirah hati dia terhadap usaha. Kalau tak, maka kehidupan dia sama. Masa keluar jalan Allah pun sama, balik pun sama, tak ada perubahan. Kehidupan dia tak terbina. Ini akan berlaku. Dia orang yang berjalan-jalan. Sebagaimana orang puasa, sambil puasa pun dia macam mengumpat, tak jaga mata dia. Maka Nabi bagi tahu puasa macam ni Allah tak perlu pada dia, tak perlu puasa pada macam ni. Puasa yang macam tu Allah tak berhajat pada puasa macam tu. Dia puasa tapi dia tak jaga puasa dia. Allah tak perlukan puasa yang macam tu. Dia hanya berlapar saja. Dia rosakkan amal dia sendiri. Jadi istiqamah adalah satu kerja kita. Satu lagi kerja kita ialah di samping istiqamah, kita kena nusrah agama Allah. Jadi antara usaha kita lagi ialah nusrah. Bagi nusrah. Apa yang dikatakan nusrah? Dalam bahasa Arab, terjemah yang dari segi literal, dari segi bahasa, ialah sampaikan air ke kebun. Yang masyhurnya ialah bagi bantuan. Tapi
dari segi bahasanya ialah sampaikan air siraman kepada bumi yang gersang, bumi yang dalam keadaan dahaga. Jadi nusrah, contoh nusrah yang sebenar ialah siramkan air kepada bumi yang gersang. Jadi tuan-tuan faham ke kau tuan tidur? Maulana tanya. Jadi dari segi makna nusrah ialah siram air kepada bumi yang gersang. Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan di bumi yang gersang, kemudian bumi itu akan makmur, akan hidup rumput-rumput, tumbuh-tumbuhan. Kemudian daripada itu binatang dapat hidup, orang dapat hidup. Dengan turunnya hujan, bumi dapat makmur, manusia pun dapat hidup, binatang pun dapat hidup. Ini contoh yang Allah bagi untuk alam yaru anna nasuqul ma'a ila al-ardi fa nukhruj min zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Allah kata, kamu tak tengok ke Allah sampaikan air pada bumi? Allah nak tanya, ada yang tidur ke? Sampai tidur angkat tangan. Atas bumi yang gersang, Allah turunkan air, siramkan air. Bumi dia tak boleh nak bergerak untuk dapatkan air, maka Allah sampaikan air pada dia. Ini ditulis tafsir, bumi dia tak boleh bergerak untuk dapatkan air, maka Allah bagi air pada bumi dan Allah makmurkan bumi. Apabila bumi makmur, maka manusia dapat hasil, binatang dapat hidup, gandum dapat tumbuh, kemudian manusia dapat makan. Jadi dengan cara itu manusia pun jadi makmur, binatang pun makmur, dengan siramkan air pada bumi. Dan inilah contoh untuk nubuah. Nabi datang, Allah bagi nubuah. Jadi orang yang didatangi oleh Nabi lah jahil, tak tahu apa-apa. Dia sembah batu, dia puja batu. Di sebalik Allah, dia tak sembah Allah, dia sembah batu. Mana boleh nak bandingkan Allah dengan batu? Batu, di mana Allah, di mana batu? Jauh beza, tak boleh nak beza. Tapi manusia punya jahilnya, benda yang tak masuk akal. Rab, satu batu, tapi dia boleh pergi sembah batu. Tak dengar, tak berkata-kata. Siapa yang datang ibadat depan dia tak tahu siapa-siapa pun batu tu. Tapi manusia punya jahil, dia pergi sembah batu. Jadi manusia dalam keadaan rosak semua cabang hidup dia. Dalam muasyarah dia bermusuh-musuhan, dalam perniagaan tidak ada amanah, dalam bisnes mereka ada judi. Mereka buat bisnes atas nama bisnes, mereka buat judi. Nama bisnes tapi dalamnya ada judi. Demikian dalam muasyarah, mereka bermusuhan. Adik-beradik pun bergaduh, kabilah dengan kabilah pun bergaduh. Seolah-olah api sedang menyala dalam masyarakat. Ini keadaan masyarakat. Seumpama bumi yang gersang, tidak ada sebarang kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala siramkan bumi macam tu. Allah nak hantar Nabi, turunkan kitab, maka Allah bagi tahu, bagi faham apa iman, apa akhlak, apa kasih sayang, apa ikhlas, apa itu dunia, apa itu akhirat.
semua telah diberi faham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah siramkan air, kemudian kebaikan, khair tumbuh dalam hati-hati manusia. Sedangkan sebelum itu gersang, datang sifat takut pada Allah, datang yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mula tunaikan hak-hak Allah, mula tunaikan hak-hak hamba-hamba Allah kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak berlaku tidak amanah, tunaikan hak mak ayah. Ini orang kabilah saya kena tekan hak dia. Timbul sifat kasih sayang, pergi ziarah orang sakit, ini orang mati kena pergi ziarah keluarga dia, ini orang musafir kena tolong dia. Ini sifat yang telah datang. Kerana apabila datang iman, maka tanda datang iman tu untuk Allah, untuk amal-amal kepada Allah datangnya ikhlas, dan untuk hubungan dengan hamba-hamba Allah datangnya ihsan, sifat baik, berbuat baik. Bila datang iman, maka ikhlas kepada Allah. Kerana Allah tengok keikhlasan, dan datang sifat ihsan, buat baik pada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada tangan saya sampai manfaat untuk orang lain. Daripada tangan saya jangan sampai kerugian pada orang lain. Ini orang Islam. Orang Islam ialah orang yang tangan kaki dia tak bagi kerugian pada orang lain. Sebaliknya dengan tangan kaki dia datang keselamatan, datang keuntungan, datang faedah pada orang lain. Ini yang diberitahu oleh agama. Dengan orang lain kita berlaku ihsan, berbuat baik. Ihsan ada dua jenis. Ada berapa bentuk ihsan? Dua. Macam mana? Satu ihsan sempurnakan keperluan hidup. Bila lapar buat apa? Buka restoran. Bila orang lapar, maka kita patut buat apa? Buka restoran. Tapi ini yang berlaku. Orang datang ramai ke Nizamuddin ni, maka ramai macam-macam orang buka restoran. Tapi yang diajak oleh agama ialah buat ihsan. Ialah bantu orang lain untuk menyempurnakan keperluan hidup. Ini satu ihsan, satu bentuk ihsan. Banyak mana yang mampu bagi separuh roti, bagi separuh roti. Orang yang tak cukup pakaian, bagi pakaian pada dia. Sesat jalan, tunjukkan jalan yang betul pada dia. Jadi satu bahagian ihsan ialah sempurnakan keperluan hidup orang lain. Dia tak ada rumah, maka tolong bantu benakan rumah dia. Untuk rumah kita sini, buat sekadar keperluan, murahkan keperluan untuk rumah kita, dan tolong orang lain bina rumah dia. Nikah kahwin kita buat simple. Kemudian ada orang lain yang tak mampu nak nikahkan anak dia, bagi duit pada dia untuk kahwinkan anak dia. Ini satu sifat ihsan, satu bentuk sifat ihsan. Tolong untuk sempurnakan keperluan hidup orang lain. Faham tak Maulana tanya? Kita kena fahamkan tentang agama kita ni. Bila kita dah faham, baru kita menghargai. Kita menghargai agama kita. Oleh kerana tak fahamlah, maka kita pergi habiskan duit kita di bazar-bazar. Bila kita pergi bazar, kita bawa agama bazar. Kalau satu orang pergi ke bazar, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah tu, dia dapat berapa banyak? 1 juta pahala. Kerana keperluan, dia pergi kerana keperluan.
Dia pergi kerana keperluan. Nabi pun pergi ke pasar kerana keperluan keluarga, keperluan diri sendiri. Pergi baca kalimah, kemudian bagi salam pada orang Islam. Ini agama tuntutan agama di bazar. Bagi salam pada orang, tunaikan, bayar dengan sempurna. Ini tuntutan agama di bazar. Jadi kita kena faham apa tuntutan agama dalam kehidupan kita. Kalau kita tak faham, maka agama jadi rutin. Ramai orang yang berkumpul, tapi yang faham sangat sedikit. Jadi kita kena fahamkan diri kita tentang agama kita. Jadi apabila kita datang dengan talab, maka Allah akan bagi faham pada kita. Bila kita datang dengan talab, barulah kita dengar dengan penuh tawajuh. Kita cuba untuk hafalkan dia, kita cuba untuk sebarkan dia. Jadi ihsan ada dua bentuk. Pertama ialah bantu untuk sempurnakan keperluan hidup orang lain. Orang lapar, orang yang susah, orang yang dahaga, bantu mereka. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa bantu? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, siapa-siapa yang hindarkan kesusahan daripada satu orang saudara Islam, maka Allah hindarkan kesusahan dari dia pada hari kiamat nanti. Dia hindarkan kesusahan orang lain, dan kesusahan dia tak bagi tahu pada orang lain. Kalau dia bagi tahu pada orang lain, maknanya dia jual diri dia. Contoh, kita dengar fadilat tadi, kita bagi tahu kepada orang, apa yang hindarkan kesusahan orang lain. Sekarang kamu hindarkan kesusahan saya. Ini bukan caranya. Kita guna fadilat tadi untuk diri kita. Jadi satu bentuk ihsan ialah bantu orang lain dalam keperluan-keperluan hidup. Satu bentuk lagi ialah jadi pembantu orang lain dalam maksud hidup. Jadi maksud kehidupan satu orang Islam ialah datang kehidupan beragama dalam diri dia. Ini maksud hidup dia. Allah telah ciptakan kita untuk agama. Pertama sekali yang akan ditanya pada kita apabila kita mati ialah tentang agama. Bagi tahu apa agama kamu. Allah akan tanya tentang agama. Madinuka. Dalam hadis bagi tahu. Setiap orang yang mati, malaikat akan tanya, apa agama kamu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Apabila Rasulullah tanam mayat mana-mana orang, Rasulullah akan bagi tahu pada orang-orang yang di kubur tu. Rasulullah kata, bantulah untuk doa untuk saudara kamu. Sekarang dia disoal, dia ditanya, macam mana dia habiskan kehidupan dia, apa yang amal dia telah buat, akan ditanya. Orang yang datang hantar belum balik lagi, pada mayat tu telah ditanya dah. Allah tanya dia, malaikat tanya dia, apa agama kamu? Jadi oleh kerana itu kita kena buat usaha agama, kita kena buat dakwah. Jadi agama ni adalah maksud hidup kita. Untuk agama inilah Allah telah ciptakan kita. Hanya untuk agama inilah Allah ciptakan kita. Allah tak ciptakan kita untuk kedai. Allah tak jadikan kita untuk jadi menteri, untuk jadi presiden. Allah tak ciptakan kita untuk itu. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk sempurnakan perintah-perintah Allah. Oleh kerana itu Allah bagi mata, telinga dan bagi macam-macam benda pada kita supaya dengan benda-benda ni
kita boleh sempurnakan perintah-perintah Allah. Satu lagi ihsan ialah bantu orang lain dalam maksud hidup. Satu ihsan lagi ialah bantu orang lain dalam keperluan hidup. Dia tidak ada agama, jadikan dia orang beragama. Dia tak ingat kalimah, ajar dia sehingga dia ingat kalimah. Dia tak tahu tentang semayang, ajar dia tentang semayang. Dia terlibat dalam dosa-dosa, ikram dia, dakwah dia sehingga keluarkan dia daripada amalan dosa. Ini kerja Nabi-Nabi. Dua-dua bentuk ihsan ini dilakukan oleh Nabi-Nabi. Nabi sempurnakan hajat-hajat orang, keperluan orang, dan Nabi jadikan umat sebagai orang yang beragama. Jadi dua-dua perkara ada dalam kehidupan Nabi. Orang lapar, orang dahaga, Nabi bagi makan minum. Nabi tolong janda-janda, yatim-yatim. Begitu sekali banyak Nabi bagi bantuan sehingga masyhur tentang bantuan Nabi pada orang lain. Belum jadi Nabi lagi, perkara ini ihsan bentuk kedua ni dah masyhur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bantu musafir, bantu janda, bantu balu, bantu yatim. Sekarang ni manusia ambil duit daripada musafir, buat duit dengan orang yang bersafar. Dia pelancong, maka dapatkan duit daripada dia. Benda yang murah pun dia mahal pada musafir. Benda murah tapi untuk orang luar dijual mahal-mahal. Apa ni, tambang patutnya murah, tapi kerana orang luar bagi minta lebih lagi. Menipu. Dia orang luar, dia tak tahu apa. Inilah masa nak ketuk dia. Sedangkan agama kita apa yang ajar? Dia musafir. Kita kena jauh, hindarkan kesusahan dia, tunjuk jalan yang betul pada dia. Dia orang luar negeri, dia orang tak tahu keadaan tempat ni. Ini sifat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bantu orang lain, sempurnakan hajat orang lain. Apabila baginda dah jadi Nabi, maka baginda datang pada ihsan. Yang satu bentuk lagi iaitu ajar manusia agama. Bantu manusia dalam maksud hidup. Maksud hidup manusia ialah agama. Maksud hidup saya ialah agama saya. Maksud hidup Tuhan ialah agama Tuhan. Maksud hidup peniaga ialah agama pada seorang peniaga. Kenapa? Dan apabila seorang mati, Allah akan tanya tentang agama. Allah tak tanya tentang bisnes dia, Allah tak tanya tentang pertanian dia, Allah tak tanya tentang pangkat dia. Allah tanya tentang agama. Itu yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia ahli agama, maka dia boleh jawab. Agama saya lah agama yang dibuat oleh Nabi. Tuhan saya lah Allah. Dia orang agama, dia boleh jawab. Inilah maksud hidup kita, agama. Jadi Nabi pembantu dalam menunjukkan maksud hidup. Sebagaimana tak biarkan orang lain dahaga, lapar, telanjang, macam itulah dalam maksud hidup. Nabi-Nabi tak benarkan orang terhindar daripada maksud hidup. Kalau hanya sekadar bagi makan minum, tak bagi tahu tentang agama, dia akan jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapat makan minum tapi tak bagi tahu tentang agama, dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi makan, Maulana kata, bagi makan pun bagus, bagi minum pun bagus, tapi bagi peringatan, tazkir adalah sangat-sangat penting. Bagi dia makan, bagi dia minum, tapi bagi dia juga jadi orang yang amal dengan agama. Jadi kita jadi pembantu pada maksud hidup dia.
Inilah sebenarnya bantuan yang sebenar, bantuan yang asli. Apabila agama dah datang dalam kehidupan dia, maka dia akan jadi kekasih Allah. Allah akan bersama dengan dia. Kalau dia tak dapat makanan pun, dia akan tetap atas maksud dia. Dia akan jaga agama dia. Jadi apabila dia dapat agama, lapar dia akan jadi satu pengorbanan untuk agama. Dia akan dapat pahala. Sempit dalam makanan, sempit dalam pakaian, ini semua akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia dah dapat agama, letih dia pun akan dapat ganjaran, dahaga dia pun akan dapat ganjaran, lapar dia pun akan dapat ganjaran. Kesempitan dalam makan minum, kesempitan dalam pakaian, kesempitan dalam kehidupan, kerana agama akan jadi ibadat. Sebab dia dah sempurnakan maksud dia, agama. Jadi ihsan yang kedua ialah bantu orang dalam maksud hidup. Bantu saudara kita dalam maksud hidup dia. Bantu anak-anak kita dalam maksud hidup mereka. Bagi makan, minum pun bagus, tapi bagi pelajaran agama pada anak-anak. Apa itu bagi pelajaran agama? Dia kenal Allah. Budak. Jadi kita kena ajar anak. Ini hak anak-anak atas kita. Sebagaimana hak mereka untuk kita bagi makan, minum, pakaian, demikian juga hak anak-anak untuk kita bagi ajar agama pada mereka. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai yang beriman, jagalah diri kamu dan anak isteri kamu, keluarga kamu daripada api neraka. Kamu elakkan anak kamu lapar, kamu elakkan anak kamu dahaga, kamu elakkan anak kamu telanjang, tak ada pakaian. Apa kamu kena buat juga? Kamu kena jaga agama. Ni untuk pergi sekolah kita bagi duit, tapi tak tahu kalimah kita tak kata apa. Kita tak tahu sembahyang kita tak kata apa. Jadi Jumaat-Jumaat setahun yang berjalan, banyak buat datang pemuda-pemuda yang dah umur 20 tahun tapi kalimah pun tak tahu. Ajar alif bata pada mereka, ajar surah-surah Al-Quran pada mereka. Mak ayah mereka tak hiraukan mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sunahkan buat dua-dua ihsan. Bantu dalam kehidupan hidup dan bantu juga dalam maksud hidup. Supaya kehidupan kita jadi kehidupan yang beriman, kehidupan yang akhlak, kehidupan yang menyebabkan akhirat kita terbina. Ini maksud hidup. Dan dalam hal ni kita jadi pembantu kepada semua orang. Untuk anak kita, untuk isteri kita, untuk orang lain. Untuk isteri kita bagi pakaian tapi agama tak bagi. Isteri tak semayang, tak tahu pasal bersuci. Bagaimana kita bagi makanan, minuman? Macam itulah kita kena bantu agama. Sebab besok nanti kita akan ditangkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan tanya, kamu bagi makanan kepada dia, agama macam mana? Jadi kita kena hidupkan taklim di rumah kita. Bagi tahu tentang azab, tentang pahala pada ahli keluarga kita. Azab thawab kena bagi tahu, pahala dan azab bagi tahu pada anak-anak kita. Sekarang semua jenis maksiat dari seluruh dunia masuk dalam rumah kita. Sambil duduk di rumah boleh tengok macam-macam maksiat.
dengan makhluk tu, kerosakan akan datang dalam keluarga kita, dalam mahallah kita. Apabila agama terlepas, maka kerosakan akan datang. Bila amalan agama tak ada, maksiat akan datang. Tak mungkin berlaku gelap bersama dengan cerah. Bila datang cerah, gelap akan hilang. Salah, iman, amal, kalau tak ada, kerosakan akan datang. Salah satu mesti ada. Jadi usaha kita adalah untuk hidupkan amal, maka kita kena hidupkan taklim di rumah kita. Bagi tahu tentang azab, bagi tahu tentang pahala, tentang kepada anak-anak kita. Masuk rumah bagi salam pada keluarga kita. Bagi salam pada anak-anak. Ini cara yang agama ajar. Assalamualaikum. Nabi bagi salam. Kalau keluarga yang tidur, baginda bagi pelan-pelan supaya yang tidur tak sedar. Kalau yang sedar, dia dengar salam Nabi, boleh bagi jawab. Kalau keluarga sedang tidur, supaya jangan rosakkan tidur dia, Nabi bagi salam perlahan. Sehingga orang tidur tak terkejut. Ini cara Nabi, akhlak Nabi. Jangan kita rosakkan tidur orang. Ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadilan. Kita suka kebaikan untuk diri kita, kena suka kebaikan untuk orang lain juga. Jangan bising masa orang sedang rehat. Jadi pada waktu orang tidur, Nabi bagi salam perlahan. Yang sedar dia boleh dengar, yang sedang tidur dia tak terganggu. Ini sirah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berlaku adil pada hamba-hamba Allah, berlaku ihsan pada hamba-hamba Allah, ini diajar oleh Nabi. Ihsan dan akhlak dan juga adil. Adil maksud apa? Apa yang kita suka untuk diri kita, itulah yang kita suka pada orang lain. Ini dinamakan adil. Hak keluarga kita untuk bawa agama kepada mereka. Ini maksud. Bantu mereka dalam maksud hidup. Bagaimana kita bawa balik makanan, minuman, pakaian kepada keluarga kita, maka bawa balik agama pada keluarga kita. Kalau tak, maka mereka akan mati dalam keadaan tidak ada agama. Mati dalam keadaan tidak ada agama. Apabila mati dalam keadaan tidak ada agama, mereka akan lapor pada Allah. Perhiasan bawa, emas perak bawa, makanan bawa, tapi agama tak bawa. Ini akan berlaku. Ini akan berlaku. Ini suami saya, dia bawa balik semua benda tapi agama dia tak bawa balik. Anak akan laporkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, ayah sempurna, mak ayah sempurnakan semua hak, tapi agama tak ajar. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum ahlikum nara. Macam mana nak selamatkan daripada neraka? Ajar agama pada mereka. Ini contoh untuk sempurnakan maksud hidup. Anak-anak ialah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia nikmat Allah, maka usahakan supaya dia kenal Allah. Anak-anak kita kena rasa ialah hak Allah ke atas kita. Oleh kerana itulah diajar pada kita mula-mula sekali pada anak ni, bila lahir saja dengarkan azan, dengarkan iqamah. Ini antara maksud hidup. Bagi tahu dia, dengarkan dia tentang kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, akan masuk dalam telinga dia. Ini semua adalah contoh-contoh dalam kita tunaikan maksud hidup keluarga kita. Inilah tabligh. Inilah tabligh. Ya, tabligh
kita kena mula daripada rumah kita, kena mulakan daripada muhallah kita supaya tersebar kepada semua orang. Dalam rumah ada agama untuk rumah. Bagaimana ada benda-benda untuk rumah, maka dalam hal agama pun sama. Ada agama untuk rumah kita. Kita kena bagi tempat untuk agama dalam rumah kita. Sahabat apabila bina rumah, datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah bina rumah baru, datang untuk rasmikan tempat semayang dalam rumah saya. Rasulullah pergi tunaikan semayang 2 rakaat. Ini kebaikan kepada, dan sahabat tu Rasulullah kata saya akan datang besok. Rasulullah tanya mana tempat saya nak semayang, maka dia pun bagi tahu tempatnya. Di satu penjuru Rasulullah semayang. Tempat itu dinamakan Masjidul Bait, masjid untuk rumah. Tidak ada menara, tidak ada mihrab, tak ada. Tapi itu adalah tempat untuk beribadat dalam rumah. Bagaimana ada tempat untuk makan, tempat untuk masak, macam tu juga dalam rumah ada tempat untuk ibadat. Ini perkara macam ni nak bawa balik rumah kita. Bukan bawa balik barang-barang. Bawa balik fikir macam mana nak adakan tempat untuk ibadat dalam rumah kita. Saya pergi ke South Africa sekali, dekat nak balik pukul 7, 8 pagi. Satu orang datang, Maulana datang rumah saya. Maulana dia tak balik. Dia sekejap dia datang. Apa kamu nak? Saya buat rumah, tuan saya 2 rakaat dalam rumah saya. Maka tempat tu saya akan jadikan tempat untuk taklim, tempat untuk ibadat. Dia nak amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam rumah kita ada barang-barang daripada seluruh dunia, tapi tempat untuk ibadat tak ada. Sedih. Jadi sekarang alhamdulillah berkat usaha ni mula ada kesedaran. Saya pun pergi semayang 2 rakaat, selesai. Jadi sekarang tempat ni akan saya tempat untuk ta'lim. Anak isteri saya akan berta'lim di sini, tempat untuk ibadat di sini. Jadi dalam rumah kena bawa, kena cakap perkara-perkara yang boleh datangkan agama. Kalau tak, macam-macam benda sia-sia, macam-macam benda yang tak boleh, tak terpakai akan datang dalam rumah itu. Dalam rumah kena baca Quran, dalam rumah kena buat ibadat, dalam rumah kena berdoa. Rasulullah kata jangan jadikan rumah kamu kubur. Kerana tidak ada fikir Allah, tidak ada fikir akhirat, tidak ada amal. Kalau kata jangan jadikan rumah kamu macam kubur. Tuan-tuan faham tak? Jadi bantu orang lain dalam nafsu hidup. Jadi Rasulullah pergi semayang dalam rumah tu, di tempat tu dah jadikan Masjidul Bait. Jadi kita kena bawa agama dalam rumah kita, dan bawa agama juga dalam orang kampung kita. Jumpa setiap orang. Bagi orang Islam, di rumah dia pun ada agama. Satu tadi, dah ada tempat untuk beribadat. Orang lelaki semayang di masjid, sunat semayang di rumah. Orang perempuan beribadat di situ. Hingga dalam Ramadan mereka beriktikaf di tempat itu. Orang lelaki beriktikaf di masjid. Iktikaf adalah sunat. 10 hari akhir sunat. Rasulullah tiap-tiap tahun iktikaf 10 hari akhir, 10 tahun di Madinah. Tak pernah luput, tak pernah tertinggal. Selepas Rasulullah meninggal, wafat,
isteri-isteri baginda i'tikaf di rumah-rumah mereka di Masjidul Bait. Di depan kita datang pada sunnah, di depan kita datang pada syariat, di depan kita datang pada agama. Inilah maksud daripada usaha ini. Orang Islam, dia Muslim di setiap tempat, dia mukmin di setiap tempat. Di kebun pun dia Muslim, mukmin. Dalam safar pun dia Muslim, dia mukmin. Setiap tempat dia ikut agama, dia ikut iman. Jadi kita kena berusaha sehingga bentuk kehidupan kita di setiap tempat pun usaha kita ni bantu kita bentuk agama kita. Ini akan berlaku dengan usaha. Akan berlaku dengan usaha. Di mana saja Allah bawa kita, kita akan kekal dengan amal agama. Sekali saya naik kapal terbang daripada kabin dengan suara azan. Jadi alhamdulillah berkat usaha ini. Jadi sebenarnya saya tanya, bagi dapat tahu bahawa pilot tu 30-40 hari, maka dalam masa dia bawa kapal terbang pun dia azan, dia semayang. Ada orang aman dulu dah jadi pilot tak perlu semayang, dah jadi presiden tak perlu semayang. Sedangkan jadi siapa pun, jadi raja ke jadi presiden, dia adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang jadikan dia raja, Allah jadikan dia presiden, Allah jadikan dia petani. Ini ihsan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menghargai ihsan Allah Subhanahu Wa Taala kena semayang. Kalaulah tidak ada agama, maka satu orang tu akan sesat dalam asbab yang Allah bagi pada dia. Allah kata wa ni'buduni hadza siratul mustaqim. Allah kata teruslah beribadat pada aku, perhambakan diri pada aku. Inilah jalan yang lurus. Siratul mustaqim. Allah kata wa ni'buduni hadza siratul mustaqim. Jadi hamba pada aku, sembah aku, beribadat pada aku. Ini adalah jalan yang lurus untuk sampai direct pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan sampaikan kita pada rahmat Allah, akan sampaikan kita pada kasih sayang Allah. Wa ni'buduni hadza siratul mustaqim. Kenapa Allah kata macam ni? Sebab syaitan sesatkan kita, pesongkan kita dari jalan yang lurus. Allah sebelum ayat ni Allah beritahu tentang syaitan. Tentang syaitan, bahawa syaitan musuh kamu, syaitan akan sesatkan kamu. Maka nak elak daripada tu, wa ni'buduni, Allah kata, perhambakan diri kamu pada aku. Hadza siratul mustaqim, ini jalan yang lurus. Dia pilot bagi azan dan sembahyang. Ataukah betul? Kalau orang nak sembahyang tak ada satu orang pun larang, malah orang kafir tengok dengan apa ni, pandangan mulia. Satu kemuliaan, dapat taat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa halang kita nak sembahyang. Maulana Yusuf rahmatullah alaihi kata, di tempat-tempat ijtimai, di tempat-tempat awam, kita kena bila sampai waktu kena azan dan sembahyang. Ini amal kamu akan jadi dakwah pada orang lain. Kamu tak dakwah dengan lidah kamu, tapi kamu dakwah dengan amal kamu. Kamu azan dengan perlahan dan tunaikan sembahyang di tempat awam. Ini adalah satu bentuk dakwah. Jadi amal kita ini telah jadi dakwah.
Jadi kita dakwah orang dengan amalan kita. Orang tanya, apa dia buat ni? Dia tahu dia sedang sembahyang, sembah Allah Subhanahu. Dan beribadat pada Allah. Dia akan faham melalui amalan kita. Tuan tidur ke dengar? Ya Allah. Kita berzakarah pasal macam mana nak bawa agama dalam rumah tangga kita, supaya ahli keluarga kita tidak jauh dari agama. Kalau tak, musibah akan datang. Dia akan makan rezeki yang kita bawa balik rumah, dia kemudian dia buat dosa banyak. Tak ajak agama pada mereka, dia akan mati dan kadang tidak ada agama. Harta kita pun digunakan, tapi dalam keadaan derhaka pada Allah. Bawalah agama dalam rumah tangga kita, bawa agama dalam kehidupan kita, bawalah agama dalam dunia, seluruh dunia. Ini bab nusrah. Jadi satu istiqamah, satu lagi nusrah. Bawa agama dalam dunia, bawa agama dalam muhallah kita. Dalam muhallah kita kena ada usaha agama, jumpa manusia dan bagi faham tentang agama pada mereka. Duduk muhallah kita ada orang kaya, ada orang miskin, siapa pun mereka, kita kena bawa mereka pada maksud. Supaya dalam muhallah datang agama, dalam bandar kita datang agama. Ini bandar kita, supaya di bandar kita datang agama. Rumah pun datang agama, muhallah pun datang agama, bandar pun datang agama. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuk jemaah dan hantar. Bentuk jemaah dan hantar. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya orang ramai, masyarakat dapat bantuan untuk amal agama. Supaya dia dapat tahu tentang agama, supaya mereka dapat sedar tentang agama, dan supaya mereka dapat datang pada masuk kehidupan mereka. Mereka akan taubat daripada kehidupan mereka yang rosak, datang pada agama. Jadi dalam muhallah kita, dalam bandar kita, dalam negeri kita, malah seluruh dunia, untuk cari makan, manusia pergi mana-mana pun. Di muhallah kita pun ada orang buat usaha cari makan, di bandar kita ada orang buat usaha cari makan. Orang datang ke Delhi ni cari makan. Benda-benda tersebar ke seluruh dunia, pergi mana-mana tempat pun, masuk muhallah, masuk rumah, masuk bandar. Sebagaimana manusia buat usaha untuk benda-benda ni tersebar, macam itulah kita kena buat usaha supaya agama tersebar. Supaya dalam rumah datang agama, dalam muhallah datang agama, dalam bandar datang agama, seluruh dunia datang agama. Tuan-tuan faham tak apa yang bagi tahu? Ini dinamakan sebagai nusrah. Dengan bisnes, benda-benda tersebar ke seluruh dunia. Orang ekspor, import, hantar, ambil barang daripada seluruh dunia. Jadi kita pun kena buat untuk agama. Daripada muhallah kita eksporkan jemaah ke seluruh dunia, buat usaha agama. Supaya orang Islam yang jauh daripada agama datang pada agama. Jadi supaya setiap orang jadi macam Ghazali yang beritahu tadi di South Africa. Ini yang dibuat oleh sahabat-sahabat, sehingga orang Islam zaman sekarang ada yang nak amal benda macam tu. Ini bukan kerja yang susah. Sebagaimana benda-benda boleh tersebar ke seluruh dunia,
dengan kapal laut, dengan kapal terbang, macam-macam benda manusia guna untuk sebarkan benda-benda. Macam itulah juga agama. Untuk agama ni lah kita diciptakan oleh Allah. Ini tanggungjawab kita. Istiqamah pun tanggungjawab kita, dan nusrah pun tanggungjawab kita. Kita kena istiqamah sehingga satu semayang pun tak tertinggal, satu amal pun tak tinggal. Jangan terlepas takbiratul ula. Kalau iradah, niat pun tak ada, macam mana nak datang pada amal? Orang yang tidak ada niat ni, dia adalah orang mati. Kalau mati, apa amal boleh buat? Dia dah mati dah. Niat pun tak ada, mana dia dah mati dah. Kena buat iradah. Bagaimana nak tidur, kena niat untuk bangun tahajud. Kemudian kalau tak terbangun, pahala niat dah dapat dah, pahala tahajud dah dapat dah. Orang yang keluar daripada rumah dia, nak semayang jemaah, ambil wudu, kemudian dia sampai ke masjid, tengok orang dah tukar waktu semayang, orang dah habis semayang dah, maka atas niat dia dapat pahala semayang berjemaah yang sempurna. Ini diberitahu dalam hadis. Kesan niat dalam kehidupan manusia. Dalam agama ni Allah akan bantu kita. Dengan apabila ada niat, ganjaran pun Allah bagi, dan jalan pun Allah akan buka untuk kita. Allah akan bantu kita, mudahkan kita. Agama bukan jadi mudah dengan kita tinggalkan amal dia. Masa untuk buat amal, kita dah tinggalkan dia, bukan kehidupan kita jadi mudah, bukan. Agama akan jadi mudah, amalan agama akan jadi mudah bila kita istiqamahkan dia. Bila kita buat satu amal dengan istiqamah, maka dia akan jadi mudah untuk kita. Akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita istiqamah atas iman. Apa istiqamah atas iman? Jangan sekali-kali kita buat mana-mana dosa. Ini tanda istiqamah atas iman. Jangan sekali buat perkara yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ini takaza iman. Apa saja dosa, jangan buat. Tak mungkin berlaku daripada saya sama sekali. Ini dia takaza iman. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyana fi qulubihim. Jadi kerana iman, sehingga kamu telah cinta pada iman, dan lantaran itu kamu cinta pada semua amalan yang berkaitan dengan iman, dan kemudian kamu benci terhadap maksiat, derhaka pada Allah. Ini takaza iman. Istiqamah dalam iman, kekal dalam semua tuntutan iman, dan kemudian kena ada niat untuk maju lagi dalam iman ini. Maju lagi dalam iman. Apa maju lagi dalam iman? Ialah kita semua kena niat, ialah saya tak akan tinggal satu takbiratul ula pun. Ini maju lagi dalam iman. Apabila imam dah angkat takbir Allah, kan kita dah ada dah dia untuk angkat takbir dah. Ini hukum Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Sabiqu, Allah kata, hendaklah kamu maju. Kamu maju. Dalam dunia manusia maju. Kalau dulu gaji 10,000, sekarang gaji 12,000. Kalau dalam dunia, kalau apa-apa dunia kekurangan, maka kita namakan ini kemunduran, ini kerugian. Macam tu juga kita kena rasa dalam agama. Jangan biarkan kita mundur dalam agama. Boleh tuan-tuan, insya-Allah? Dan kena maju lagi apa?
Maju lagi ialah sembahyang dalam keadaan kita tunggu sembahyang. Ini orang yang lebih maju lagi daripada orang takbiratul ula. Ini dia ajar. Iradah, buat niat untuk maju, maka paling tidak kita akan istiqamah atas satu keadaan. Orang yang tidak ada iradah, tidak ada niat untuk maju, maka dia akan mungkin terbelakang, mundur. Pergi jalan sana sini, tengok jam. Bila ada masa lagi, tak ada masa lagi. Sepatutnya masa jam ni bantu kita untuk jaga amal. Tapi sekarang dengan ada jam, bantu kita untuk lewatkan amal. Sebab kita tidak ada iradah. Jadi kita kena pergi bergerak dalam bandar kita, dalam negeri kita, dalam negara kita, dalam seluruh dunia. Ini kerja kita, kerja umat ini. Kerja ini bukan hanya pergi berjalan. Tidak, kita kena belajar macam mana nak buat usaha. Kita pergi berjalan dalam jemaah sambil belajar, bawa tanggungjawab. Bukan hanya ikut-ikut saja. Tak tahu apa maksud, apa amal nak bawa, tak tahu. Tak ada kerja macam ni dalam dunia. Siapa-siapa yang pergi untuk mana-mana kerja, dia belajar kerja yang dia nak buat. Orang tukang jahit, anak dia belajar menjahit, lepas tu dia buat apa? Dia tidur? Tak ada. Dia dah belajar menjahit, maka lepas tu bila dah pandai, siang malam dia menjahit. Siang pun dia menjahit, malam pun dia menjahit. Sebab dia dah belajar dah. Dia dah belajar. Jadi kita kena belajar agama, belajar usaha agama supaya kita buat usaha agama. Jangan hanya ikut-ikut saja. Ini bukan nusrah. Jadi tanggungjawab seorang Islam untuk nusrah agama. Seorang kena jadi ansarullah, supaya agama boleh tersebar ke seluruh dunia. Ini cara. Jadi keluar jalan Allah Subhanahu, nak belajar. Untuk belajar, kemudian balik rumah buat amal. Ini tujuan kita pergi berjalan keluar. Apabila kita belajar, istiqamah akan datang dalam kehidupan kita, nusrah akan datang dalam kehidupan kita, agama akan hidup daripada diri kita. Jadi kita bawa diri kita, jawa kita, masa kita keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, belajar sungguh-sungguh, maka agama akan datang dalam kehidupan kita. Orang mukmin dia belajar kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bawa dalam kehidupan dia, dan dia pergi seluruh dunia untuk sebarkan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang ikut agama. Peniaga ikut agama. Petani ikut agama, orang berpangkat ikut agama. Maka dia, orang-orang ni akan berjaya apabila ikut agama. Berjaya kerana agama, bukan kerana pangkat dia, bukan kerana pertanian dia, bukan kerana harta dia, tak. Dia berjaya kerana agama yang dia bawa dalam kehidupan dia. Apabila kita bergerak bawa agama, maka semua orang akan berjaya. Dalam masa keluar, orang yang lebih lama pada kita, kita belajar daripada mereka. Orang baru daripada kita, kita tolong ajar mereka. Dan belajar untuk buat seluruh hidup kita. Tak ada orang bisnes 3 hari, tidak ada orang bisnes 4 bulan. Tidak ada orang buat pertanian untuk 4 bulan. Dia buat banyak mana yang perlu. Apa-apa kerja. Macam itulah agama. Banyak mana kita perlu pada agama, sebenarnya kita kena usaha.
Jadi tanggungjawab umat ini ialah istiqamah dan nusrah. Pertama, ikatkan diri kita dengan amal-amal dan belajar betul-betul. Kemudian nusrah, sebarkan benda itu pada orang lain. Dengan inilah Allah Subhanahu wa taala redha dengan kita. Sahabat-sahabat ini dua sifat yang daripada sahabat. Mereka adalah orang istiqamah atas amal mereka, dan mereka adalah ansarullah, pembantu-pembantu agama Allah. Mereka orang yang beramal, mereka orang yang jaga agama, mereka orang yang ikhlas dalam amalan mereka. Inilah tanggungjawab yang Allah bagi pada kita juga. Kalau kita tunaikan tanggungjawab ni, maka Allah akan redha dengan kita sebagaimana Allah redha dengan sahabat-sahabat. Perkara yang paling kita perlu sekali ialah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling bahaya sekali untuk kita ialah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah redha, Allah akan bina suasana yang bagi kebaikan pada kita. Keadaan akan bagi kebaikan pada kita. Keadaan suasana sekeliling tidak terbina dengan benda-benda. Dengan keredaan Allah, barulah Allah bentuk keadaan membantu kita. Kalau Allah murka, maka Allah akan buat keadaan merosakkan kita. Kegersangan, kemarau, semua Allah yang datangkan. Allah yang rosakkan keadaan keliling apabila amal tak betul. Hidup mati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin bahawa benda-benda lah yang akan bentuk suasana sekeliling, keadaan sekeliling kita, ini yakin yang salah. Keadaan suasana tidak berlaku daripada benda-benda. Benda-benda ni tak boleh bergerak sendiri, tak boleh baru lama sendiri. Dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tak ada apa-apa kuasa. Kita pun lahir dengan kudrat Allah, besar dengan kudrat Allah, tua jadi dengan kudrat Allah. Semua Allah yang lakukan. Tidak ada satu benda yang luar daripada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu benda yang luar daripada kudrat Allah. Semua bawah kudrat Allah. Apa yang Allah nak, dia akan buat. Jadi oleh kerana itu, perkara pertama kita kena dapat keredaan Allah. Nabi bagi tahu, siapa-siapa yang betulkan hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan betulkan hubungan dia dengan segala makhluk yang lain. Ini adalah satu benda yang pasti, bina hubungan kita dengan Allah. Macam mana hubungan kita akan betul dengan Allah? Dengan duit je? Tak, dengan agama. Apabila datang agama dalam kehidupan, barulah hubungan kita betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang amal agama, Allah akan redha dengan dia. Oleh kerana itulah kita kena fikir perkara ni, usahakan perkara ni, keluar jalan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat perkara ni. Kalau belum faham lagi, keluar lagi dan lagi. Sebagaimana orang yang ada masalah undang-undang, berkali-kali pergi jumpa peguam, tanya hal undang-undang dia. Jadi tak ada agama dalam kehidupan kita, kita kena pergi usaha atas agama, jumpa, buat usaha atas agama, supaya agama datang dalam kehidupan kita. Apabila datang agama, Allah akan redha dengan kita. Apabila Allah redha, maka dunia akhirat kita akan dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kunci ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena pergi jumpa yang pegang kunci, baru dapat macam-macam khazanah. Kalau masjid tu kunci dipegang oleh muazzin, oleh Bilal, kena pergi jumpa Bilal lah untuk buka masjid. Kalau kunci ada di tangan imam, kena pergi jumpa imam. Imam kata tak ada dengan saya, pergi dengan muazzin. Muazzin kata tak ada dengan saya, kena cari siapa yang pegang kunci, baru dapat. Jadi segala kunci ada di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, doa pada aku akan tunaikan permintaan kamu. Aku ada segala-galanya di sisi aku, ada segala-galanya. Kenapa pergi tempat lain? Apa kamu akan dapat di tempat lain? Dakwah Nabi-Nabi, datanglah pada Allah. Datanglah pada Allah dalam setiap keadaan. Bukan hanya dalam masa susah saja. Kembali pada Allah, rujuk pada Allah. Tidak.
bisnes kita dengan Allah bukan bisnes barang-barang, tapi bisnes kita dengan Allah, urusan kita dengan Allah ialah bisnes kehidupan kita ni, nyawa kita ni. Jadi kita kena fahamkan urusan ni dan buat urusan ni, barulah kita akan faham. Buat sendiri barulah kita akan faham. Bukan hanya tengok jauh-jauh. Ramai orang kata, orang kafir pun kata usaha dakwah ni bagus. Dengan dia kata bagus, dia dapat manfaat ke? Dengan dia kata bagus, dia dapat manfaat ke? Air ni sedap, tak minum, dapat faedah ke? Air ni sejuk, tak minum, dapat sejuk ke? Tak dapat. Dengan buat, dengan amal, dengan hanya cakap-cakap, tak dapat manfaat. Dan amal buat dengan faham. Kalau kita buat tanpa faham, maka kita akan tinggalkan usaha ni pun tanpa faham juga. Kita buat usaha ni kerana dengan keadaan tak faham, maka sampai satu masa kita akan tinggal usaha ni kerana tak faham juga. Maka usahakan untuk fahamkan usaha ni. Jadi, fahamkanlah agama. Fahamkanlah agama. Kalau dah faham, tidak akan terlepas daripada kita. Kita akan jaga. Ada orang yang dah keluar 4 bulan, dah keluar setahun, mana dah berhenti. Kenapa? Sebab dia belum faham. Orang yang buka kedai, kemudian dia dah faham betul-betul hal kedai dia, dia akan terus dengan kedai dia. Sebab dia dah faham apa manfaat dia akan dapat. Jadi macam tu juga dengan agama. Fahamkan manfaat agama. Jadi kita semua buat iradah insya-Allah, akan buat usaha ni insya-Allah. Dan buat usaha ni dalam keadaan kita terus maju. Jangan kita mundur ke belakang. Allah tak suka orang yang mundur ke belakang. Kalau kita terus maju, kita akan nampak sendiri macam mana bantuan Allah, macam mana keberkatan dari Allah, macam mana rahmat Allah akan datang dalam kehidupan kita. Jadi kita kena sediakan diri kita dan sediakan orang lain juga, insya-Allah. Semoga Allah kabul tuan-tuan. Amin. Orang yang datang untuk 40 hari, tukar yang jadi 4 bulan. Tak apa insya-Allah ni 4 bulan. Yang tak nak balik. InsyaAllah tuan, kita semua sedia insyaAllah Masya Allah, semoga Allah terima niat-niat tuan-tuan.